menyentuh banyak tentang akta ini kerana pindaan-pindaannya tidak disentuh secara menyeluruh dan banyak seksyen yang tidak disentuh, yang saya yakin dan saya khawatir selaku pengamal undang-undang ianya akan menimbulkan lebih banyak kekeliruan dalam pengamalannya. Sentuh secara ringkas mana? Dia tak diringkas sangat, Datuk. Okey, tak apa, terima kasih. Datuk yang Ketua, dalam sebarang pindaan undang-undang kita harus faham ianya berkaitan dengan sejarah, dan sejarah dan undang-undang tidak boleh dipisahkan. Ianya juga mengambil kira realiti semasa. Sementara tadi sahabat saya telah memberikan sedikit latar belakang sejarah tentang kanun keselesaan di Malaysia. Walau bagaimanapun saya juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri yang berkenaan kerana menarik semula peruntukan di bawah fasal 5 dan fasal 33 yang kalau kita nak bahaskan tak cukup masa kerana peruntukan awalnya itu agak tidak munasabah dan tidak masuk akal. Walau bagaimanapun saya nak terus kepada perkara-perkara yang saya ingin sentuh, Datuk Yang Pertua. Pertama sekali berkenaan dengan fasal 3 Seksyen baru 75A dengan izin for repeat offenders. Ini peruntukan baru yang bagi saya satu tindakan positif bagi mengekang berulang kalinya berlaku tindakan jenayah oleh pesalah yang sama. Walau bagaimanapun kita harus ingat hukuman yang berat tidak semestinya mengurangkan kadar jenayah. Cuma hukuman yang berat hanya menakutkan orang yang belum membuat jenayah. Mereka yang sudah sentiasa melaksanakan jenayah, dia akan mencari jalan untuk melaksanakan perkara yang sama kerana dia tahu ada keberuntungannya di sebalik itu. Penguatkuasaan adalah merupakan aspek yang penting, bukan hanya dengan menghukum. Kalau bidang penguatkuasaan tidak diberikan tumpuan, saya khawatir ianya hanya menjadi satu peruntukan yang sia-sia. Yang keduanya, saya ingin menyentuh terus kepada seksyen baru 130 QA. Ini semua termaktub di bawah bab 6A, terorisme, di bawah kanun keseksaan. Saya nak merujuk ini kerana saya mohon agar definisi perlakuan teroris atau Terrorist Act ini terus diberikan definisi tambahan, kerana saya dapati dalam akta ini definisinya tidak lengkap dan tidak sempurna. Bahkan ada juga definisi yang agak mengelirukan kerana dia nak mengaitkan dengan semua orang, termasuk badan-badan profesional yang sama ada secara tahu atau tidak tahu terlibat dalam kegiatan terorisme. Ini juga termaktub di bawah dia akta anti money laundering act, kalau tidak silap saya. Walau bagaimanapun saya sangat bersetuju diperketatkan seksyen ini. Begitu juga seksyen yang sama, bab yang sama, bab 6A ini, kalau kita rujuk pada akta asal, ianya terkandung di bawah bab 6A, bab baru yang dipindah beberapa tahun yang lalu. Saya juga ingin menyentuh fasal 9 secara ringkas tentang organized criminal group. Kita boleh meletakkan pelbagai tafsiran tentang organized criminal group, dan kita melihat bagaimana laporan media terutamanya sebelum diluluskan akta PCA, seolah-olah negara ini dikuasai oleh kumpulan penjenayah terancang. Apa yang berlaku, yang kita khawatir ialah berlaku suasana di mana hanya beberapa kumpulan penjenayah terancang yang diambil tindakan keras, manakala yang lain dibiarkan. Berlaku masalah pertembungan antara kelompok-kelompok jenayah terancang bagi menguasai kawasan. Ini realiti yang berlaku di Malaysia. Mereka yang terlibat dalam bidang undang-undang tahu dan faham realiti yang berlaku. Mungkin cerita di akhbar tak sama dengan realiti yang berlaku, tapi kami jika dengan pengamal undang-undang faham apa yang berlaku. Kita tidak mahu peruntukan ini disalahgunakan dengan mengambil tindakan hanya kepada segelintir pengamal kelompok penjenayah. Saya masih ingat pernyataan daripada Menteri Dalam Negeri sendiri, kalau tidak silap saya tahun lepas, pernyataan daripada Menteri Dalam Negeri ini sendiri selepas melaksanakan Ops Cantas, Menteri Dalam Negeri telah menyatakan bahawa kementeriannya telah menyerahkan
nama anggota kongsi gelap, ini kelompok penjenayah terancang, serta ahli politik yang dikaitkan dalam kumpulan terbabit kepada PDRM, dan hanya PDRM yang akan menentukan masa untuk mendedahkan identiti berkenaan. PDRM sendiri pernah dan telah mengumumkan senarai nama dan logo kumpulan kongsi gelap baru-baru ini. Persoalan kita di sini, apakah tindakan yang telah diambil selepas pengumuman tersebut dibuat, dan adakah ianya membantu menangani masalah peningkatan yang sering diwar-warkan dalam konteks pelakuan jenayah terancang di negara ini. Peruntukan jenayah dalam kanun keselesaan hanya satu peruntukan sekiranya ianya tidak dilaksanakan atau dikuatkuasakan sebaik mungkin. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin merujuk, saya mau tak mau saya terpaksa juga merujuk kepada yang fasal yang digugurkan sebentar awal tadi, fasal 5. Ini berkenaan dengan hukuman, kerana saya melihat, saya membandingkan cadangan awal di bawah fasal 5 hukuman antara seksyen cadangan awal seksyen 121I dengan jenayah terancang seksyen 130ZA, di bawah jenayah terancang hukumannya hanya 10 tahun atau denda, hanya sehingga 10 tahun atau denda. Tetapi 121I keengkaran awam yang dikatakan berkaitan dengan bendera Malaysia, penjaranya 5 ke 15 tahun. Mesej saya di sini ialah, bila kita mencadangkan hukuman dalam sebarang kesalahan undang-undang, ianya harus setimpal dan sejajar dengan kesalahan yang dilakukan. Jenayah terancang bukan hanya jenayah terhadap nyawa, harta benda dan kedaulatan negara. Ini jauh lebih serius atau lebih heinous dengan izin, lebih zalim dan kejam berbanding dengan keengkaran awam. Harus ada kewajaran dalam kita mencadangkan hukuman. Jadi saya minta timbang semula hukuman terhadap penjenayah terancang. Mungkin perlu dinaikkan atau mungkin perlu dilaksanakan satu situasi yang lain bagi mengawal berkembangnya jenayah terancang ini. Boleh saya sambut sikit? Sila. Saya hanya nak belajar daripada Yang Berhormat pengamal undang-undang ini. Adakah Yang Berhormat bermaksud apabila jenayah yang disifatkan sebagai jenayah awam itu diringankan hukumannya, jenayah itu tidak berbahaya? Tidakkah dipikirkan kemungkinan apa yang disebut jenayah awam itu boleh menimbulkan suasana sebagai api kecil yang boleh menimbulkan kekacauan yang lebih besar? Pak Menteri saja saya rasa kalau tidak dikawal boleh menimbulkan kerusuhan antara kaum, boleh menimbulkan kerusuhan antara golongan seperti yang berlaku di negara-negara di Thailand, di Mesir baru ini. Jadi yang saya maksudkan itu sejauh mana keringanan patut kita berikan terhadap apa yang saya tak salah saya Yang Berhormat menyebut tadi jenayah awam, the term you use. Sorry. Keengkaran awam. Jadi saya rasa janganlah kita terlalu bersikap magnanimous dengan izin dengan apa yang disebut sebagai keengkaran awam ini. Kita harus melihat implikasi jangka panjangnya. Terima kasih kepada respon Yang Berhormat Datuk Firdaus. Saya cuma mengambil perbandingan itu untuk memberikan contoh perbezaan nilai atau tahap jenayah yang dilaksanakan. Karena kita kena faham bagaimana jenayah terancang, bagaimana keengkaran awam yang biasa. Orang melukis di tepi dinding dihukum berat. Saya ambil contoh berlaku kes curi di Terengganu tahun lepas. Mencuri susu anak kerana tak ada kerja, tak ada duit. Dihukum penjara setahun lebih dan didenda. Sedangkan orang besar boleh bebas dengan jaminan. Karena itu kita katakan peruntukan undang-undang itu harus sejajar dengan kesalahan yang dilaksanakan. Datuk Yang di-Pertua, ya, sebagai pengamal undang-undang kadang-kadang kita serba salah, terutamanya pengamal undang-undang swasta, kerana kita terpaksa membela orang yang didakwa melakukan kesalahan.
Tetapi kita juga ada conscience kita. Dan kita mahu peruntukan undang-undang itu harus boleh diguna pakai, bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk merubah manusia. Itu yang penting. Karena itu dalam CPC ya, Criminal Procedure Act dengan izin, ada peruntukan 294, Section 294 yang dipanggil bound over bagi pesalah pertama, pesalah bawah umur, pesalah yang tidak punya sebarang rekod jenayah, dibebaskan dengan jaminan dan denda supaya dia mendapat pengajaran. Tetapi kalau ada mandatory pemenjaraan itu terhadap pesalah pertama, kita tidak yakin sistem kita mampu merubah manusia. Datuk Yang di-Pertua, saya nak sambung terus kerana saya tahu masa tidak banyak untuk saya, tapi tak apa. Sebenarnya masa dah. Ya, tapi saya terpaksa, betul, banyak perkara yang perlu saya sentuh. Saya tahu buat ada lebih banyak yang nak dibangkitkan. Saya buat keputusan, saya bagi 10 minit kerana perkara tertentu. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin menyentuh terus ya, saya nak rangkau yang lain, saya nak menyentuh terus kepada seksyen baru, cadangan seksyen 203A yang disebut berulang kali oleh teman-teman saya tadi, yang mengaitkannya dengan Whistleblower Act. Ini seksyen baru. Secara umum, sebarang tindakan yang kita lakukan harus kita melihat dari segi reaksi masyarakat. Tahun lalu, awal tahun ini, kita dapati pelbagai pendedahan dilakukan tentang salah laku manusia, tentang salah laku kakitangan awam, tentang salah laku orang yang bertanggungjawab untuk membuat keputusan di peringkat kementerian. Laporan Ketua Audit Negara sendiri mengesahkan berlaku perkara-perkara seperti ini. Saya tak mau terus pergi kepada kes, panjang cerita. Tetapi tindakan ini bagi saya ialah improper addition of the law dengan izin. Kerana ianya menggalakkan perlakuan korupsi, rasuah dan salah guna kuasa di dalam institusi awam negara. Kita mahukan agar ada ruang untuk orang kaki tangan awam untuk memberikan pendedahan terhadap salah laku. Kerana sebelum daripada ini kita tidak tahu. Mana mungkin kita tahu tentang kes NFC, tuan-tuan. Kita tidak tahu benda-benda ini kalau tidak ada pendedahan daripada orang dalam. Kerana itu, kita jangan ugut kaki tangan awam dengan peruntukan seperti ini yang sebenarnya akan merencatkan sendiri usaha transformasi kerajaan bagi melahirkan bangsa baru, masyarakat baru yang lebih mampu Saya mau perjelasan sikit, tuan, boleh? Sikit dia. Silakan. Sikit dia. Sebab tentang peredaran maklumat tadi tu tuan menyatakan bahawa undang-undang ini menyekat dari segi pemberian tahuan maklumat tentang kaki tangan awam ya. Jadi saya nak tahu di sini, kalau pendedahan itu dibuat tetapi pendedahan itu hanyalah pendedahan pembohongan, adakah tuan setuju bahawa akta ini kita perlu gugurkan? Maksudnya maksudnya tuan maksudkan tadi berkenaan dengan akta ini memberi tekanan kepada penjawat awam untuk mendedahkan maklumat. Tetapi adakah tuan yakin bahawa setiap maklumat yang didedahkan itu sebelum tindakan diambil adalah pendedahan yang semuanya betul? Takkah nanti dia akan memberi implikasi yang lain? Sebab itu kalau kita lihat di bawah akta Whistleblower Act yang mana setiap pemberi maklumat itu dilindungi dan dirahsiakan identiti, dan ada pihak yang bertanggungjawab akan menjalankan siasatan dan tindakan untuk memastikan maklumat yang dibagi itu boleh diambil tindakan oleh pihak AG. Itu sebagai contoh. Jadi saya nak tanya pendapat tuan lah. Secara ringkas saya ingin menjawab. Saya mohon Yang Berhormat Bahar untuk baca 203A-1 dengan izin dalam bahasa Inggeris ya. Whoever discloses any information or matter which has been obtained by him in the performance of his duties or the exercise of his functions under any written law shall be punished with, dan seterusnya. Maksudnya maklumat yang diperolehi itu maklumat yang benar. Kalau maklumat palsu, dia boleh didakwa, tak ada masalah ya? Tapi saya rasa kalau dia buat maklumat palsu tak termaktub di bawah seksyen ini. Saya ingin terus saya nak pun belajarlah sebab memang bukan bidang saya kan, law legal. Setujukah Yang Berhormat tentang yang ini tentang kaki tangan awam lah. Jadi setujukah Yang Berhormat tentang yang mana-mana bidang, mana-mana profession pun ada etika mereka sendiri, seperti lawyer, doktor, bankers,
Dia memang ada etika, jangan bocorkan maklumat klien. Jadi kaki tangan kita sendiri pun ada etika begitu. Jadi tidak salahkah kalau dia memberikan maklumat atau membocorkan rahsia kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Saya yakin itu merujuk kepada kalau dalam undang-undang solicitor client confidential itu benda yang berbeza dan kalau kaki tangan kerajaan dia termaktub di bawah OSA. Sudah ada. Jadi itu tidak masalah. Okey, selesai yang tu. Saya nak pergi sedikit kepada pindaan kepada Seksyen 322. Ini agak teknikal ya. Seksyen 22 walaupun nampak tidak serius ya, penggantian perataan 20 days kepada 10 days. Sekejap ya. Okey. Bila 20 days ini section ini berkenaan dengan GBH, grievous bodily hurt ya. Pelakuan jenayah yang menyebabkan kecederaan yang agak parah ya. Sebelum daripada ini, peruntukan 20 hari itu ialah untuk memastikan sebarang kecederaan yang dilakukan itu nampak kesan dia. Kadang-kadang Datuk Yang Di-Pertua, kesan itu tidak nampak sehingga selepas 10 hari. Kalau kita pendekkan kepada 10 hari sahaja, ianya lari daripada niat asal pengubal undang-undang ini. Kadang-kadang kita kena pukul, cedera, 10 hari, hari ke-14 kita mati. Adakah ini menghalang kepada tindakan undang-undang diambil ke atas akta yang sama? Jadi saya mohon untuk dipertimbangkan semula dan kalau perlu dikekalkan tempoh 20 hari ini, kerana kesakitan ini bukan hanya sekadar 10 hari sahaja, ia lebih daripada itu. Jadi kita minta untuk dikekalkan. Mohon rujuk semula kepada 322 di bawah tajuk voluntary causing grievous hurt di bawah huraian Seksyen 322 ini. Saya tidak ada masalah dengan pindaan terhadap Seksyen 324. Bagus pindaannya, juga Seksyen 326. Cumanya, okey, ini sedikit. Seksyen 326 baru ya, pindaan causing hurt by spouse. Tadi saya mendengar hujah yang mengatakan perkataan his itu aplikasinya juga terhadap her. Maksudnya pelaku boleh jadi suami atau isteri, tapi kalau boleh diperjelaskan, kerana kadang-kadang di omission dengan izin ya, the omission of the word can cause confusion in court. Mahkamah bila berlaku kekaburan dari segi tafsiran, dia akan merujuk semula kepada parlimen untuk melihat niat asal undang-undang itu digubal, dan niat itu hanya boleh diperolehi daripada jawapan menteri. Jadi jawapan menteri penting, bukan jawapan yang boleh main-main. Ini undang-undang kanun keseksaan ya, benda besar. Salah kita jawab masalah besar di mahkamah nanti. Cukup. Ya. Saya tahu Yang Muan Arif dalam perkara ini mungkin banyak perkara yang penting. Lagi dua saja. Saya bagi 2 minit lagi Ahmad. Lepas tu tutup. Saya setuju, tetapi saya agak tidak kurang setuju dengan kadar hukuman. Kerana kadang-kadang dalam hubungan antara suami isteri wujud actus reus, perlakuan, tetapi tidak wujud mens rea. Mens rea itu niat, apa yang difikirkan. Jadi jangan kerana perlakuan yang di luar kesabaran atau di luar kehilangan akal dikenakan hukuman berkali ganda jauh daripada pelaku yang punya niat. Itu beza antara pelaku yang hanya melakukan perbuatan dengan mens rea dan actus reus, dan juga mereka yang melakukan dengan mens rea sahaja. Actus reus, maaf, actus reus ya. Ya, itu tertakluk pada seksyen baru 352A ya, punishment for using criminal force by spouses. Saya harus memuji peruntukan baru seksyen 375B tentang rogol beramai-ramai, gang rapist ya. Saya setuju, cumanya ini adalah perbuatan yang jauh lebih heinous, lebih jijik, lebih zalim dan lebih kejam. Hukumannya harus lebih keras. Walaupun sahabat saya kurang bersetuju dengan sebatan,
kerana kaedah sebatan di Malaysia terlalu zalim, tidak sama dengan kaedah sebatan yang dianjurkan oleh Islam. Tetapi mesti, wajib dan harus ada peruntukan sebatan kepada mereka yang melakukan kesalahan rogol beramai-ramai, kerana kesan dan traumanya boleh menyebabkan pelbagai perkara, termasuk banyak kes yang melibatkan bunuh diri, apalagi yang dirogol mangsanya adalah di bawah umur. Jadi saya minta ini diperketatkan, ini ditambah bagi mengelak lebih perlakuan heinous crime, kerana sekarang ini macam-macam maklumat masuk, macam-macam masalah yang berlaku di negara ini. Seksyen 376 okey, cuma saya mohon kalau boleh ditambah di bawah 3762 C I, ya, when he knows, ditambah perkataan medically, when he knows medically, sekiranya dia tahu secara perubatan, ini tidak ada perkataan ini, ya, that he is afflicted with a HIV dan sebagainya dan seterusnya. Perkataan ini penting kerana ia melibatkan unsur mensrea dalam pelakuan jenayah. Cukup, Mak. Selebihnya mungkin yang Mak boleh buat secara bertulis, ya, Mak. Tak ada. Okey, tak apa, terima kasihlah. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan saya ruang yang lebih untuk membahaskan harta ini. Saya mohon ianya boleh diterima tetapi dinilai semula dengan pindaan yang lebih jelas dan tidak bercanggah dengan mana-mana peruntukan undang-undang lain negara ini. Sekian, terima kasih, saya mohon menyokong. Terima kasih, Mak.